warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Dan tidak sekali-kali aku menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan demikianlah aku melaksanakan apa yang diperintahkan ke atasku, dan aku menyerah diri kepada Allah, iaitulah Islam. Surah Al-An'am ayat 162. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa surau, bendahari bendahari dan juga jawatan kuasa surau, tak dilupakan kepada para pimpinan masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta petunjuk daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk berada dalam surau ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat dan keampunan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya petik daripada surah Al-An'am tadi, saya yakin tuan-tuan, para hadirin dan hadirat ahli jemaah sedia hafalnya dan menjadi kelaziman bacaan dalam solat kita. Paling tidak 5 waktu sehari semalam. Sedar tidak sedar, bacaan itu adalah merupakan suatu ungkapan yang bersifat ikrar. Aku janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya memerhatikan, boleh dikatakan ramai yang hanya membacanya, tetapi tak ramai yang betul-betul melunaskan apa yang diikrarkannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jadikanlah ini satu muhasabah kita. Kadang-kadang kita ini hidup di atas muka dunia ini terleka dengan keindahan dunia dan juga kenikmatan dunia, sehingga kadang-kadang solat kita pun tidak fokus ataupun tidak khusyuk dengan sebenar-benarnya. Sebab itulah kita menyaksikan kebanyakan negara-negara umat Islam maupun negara kita sendiri, walaupun dilihat majoriti kita orang Islam, tetapi kita gagal untuk merealisasikan ataupun menterjemahkan suatu hasil apa yang telah Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran.
Apa yang Allah nyatakan? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hakikatnya seorang Muslim yang beriman, jika solatnya memenuhi ciri-ciri yang Allah kehendaki, pasti perkara keji dan mungkar takkan berlaku dalam masyarakat. Tapi kita saksikan bagaimana masyarakat kita masih ada terbelenggu dengan perkara keji dan mungkar. Kenapa? Sebab dia ada kaitan dengan ikrar yang kita sebut tadi dalam sembahyang kita, dalam doa iftitah kita. Walaupun ini merupakan perkara asas, tetapi hak asas inilah kadang-kadang orang terlepas pandang. Dia ambil remeh, ambil mudah. Maka sebab itulah saya menyebut perkara ini sebagai suatu muhasabah bersama, termasuk saya yang bercakap. Sebab saya tidak maksud nak tuju pada tempat ni ataupun tidak. Kerana saya mengambil peluang kesempatan ni untuk kita sama-sama bermuhasabah. Namun apa tujuan kita nyatakan perkara ini? Apabila kita ini telah menyatakan satu ikrar kita, satu kesudian kita, kerelaan kita, bahawa sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam ini, adalah kesediaan kita untuk melunaskan KPI kehidupan kita. Tak, kalau orang bekerja dengan kaki tangan awam ke swasta ke, istilah KPI ni sedia maklum lah. Tak, Key Performance Index, ataupun dia punya hak bahasa mudah kita sebutnya ialah 3 matlamat kehidupan kita, ataupun 3 tanggungjawab besar hak patut kita buat. Yang pertama, apa dia? Kita sebagai hamba kepada Allah. Yang kedua, kita sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, kita sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah. Namun nak tunaikan 3 perkara ni, kena ada aku janji kita dengan Allah. Macam orang kerja juga buat ikat janji dengan majikan dia. Tak? Kalau kaki tangan awam, dia ada aku janji dia. Kaki tangan swasta pun ada aku janji dia, kontrak dia. Maka begitulah kita manusia ni yang diciptakan Allah Ta'ala ni, ada juga kontrak kita dengan Allah Ta'ala. Aku janji kita dengan Allah Ta'ala. Kontrak besarnya tak lain syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu kontrak hak asas sekali. Namun dalam melunaskan kandungan kontrak asas kita tadi, dikuatkan lagi dengan apa dia? Dengan kita menyatakan sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Barulah orang kampung kita ni kata jelira molek. Kita ni atas sebagai bergelar Muslim, orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah. Sebab itulah kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita dalam naungan nikmat iman dan Islam. Besarnya pengorbanan, perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, termasuklah Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam merealisasikan ataupun dalam menterjemahkan wahyu Allah Ta'ala dengan sebaik-baik penterjemahan, sehingga jelaskan matlamat hala tuju hidup kita ni. Jadi kita ini hidup ada matlamat. Kita hidup bukan sekadar untuk memenuhi fitrah kita sahaja. Apa maksud memenuhi fitrah? Bila lapar, kita makan. Bila dah makan, kenyang perut, senang hati. Gendang genduk, tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Ini famous ni. Kata-kata orang-orang lama kita lah. Bila dahaga, dapatkan minuman. Hilang haus, senang hati kita. Bila berhajat pada pasangan hidup, nikah kahwin kita. Kemudian beranak pinak, bercucu cicit. Kemudian tunggu masa hidup panjang, tunggu saat mati, lepas tu mati. Habis gitu je. Adakah itu kita punya keinginan ataupun matlamat kita dihidupkan Allah Ta'ala? Kalau itu sahaja gambarannya dalam minda kita, dalam fikiran kita, jawab dia tak ada beza lah. Kita duduk pada rupuk. Lembu kubal kambing sama kok. Lapar makan, dahaga minum. Berhajat pada pasangan, dahsyat je. Dia pakai berambak gitu je.
Tak cetak kodi dah. Nikah begitu je dah. Tak, kita manusia ada undang-undang, ada peraturan, munakahat dan sebagainya. Maknanya Allah letak kita ni manusia kemuliaan. Allah nyatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Maka dalam kedudukan penciptaan sebaik kejadian inilah Allah Ta'ala angkat kemuliaan kita dengan pada manusia itu ada 3 unsur. Jasad, roh dan akal. Yang mengatasi unsur yang ada pada makhluk lain. Haiwan dan binatang tak sama unsur macam kita manusia. Haiwan binatang unsurnya jasad, roh, akalnya tidak ada. Pokok kayu berjasad, ada roh tapi dia tidak berakal. Jin, syaitan, iblis, makhluk yang tidak berjasad tapi ada roh, ada akal. Malaikat, makhluk Allah, ciptaan Allah Ta'ala juga, tidak ada jasad, ada roh, ada akal tapi tidak bernafsu. Manusia Allah kurniakan 3 unsur ni menjadi suatu kelengkapan ataupun satu kesempurnaan bagi kejadiannya. Sebab itulah Allah Ta'ala bila ciptakan Adam AS ni, Allah Ta'ala waktu beri satu arahan khusus kepada penghuni langit. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah nak mulakan kemuliaan manusia ni dengan bermulanya ciptaan Adam AS. Kemudian Allah perintah penghuni langit, malaikat dan seisi penghuni itu supaya beri penghormatan kepada Nabi Adam. Kalau ikut Nabi Adam ni makhluk junior lah. Manusia ni junior. Nah, jin ataupun iblis, malaikat ni lebih senior. Hidup lama dah, makan garang lebih dah kalau ikut bahasa kampung kita. Keilmuan, pengalaman dan juga tempoh masa ibadat panjang lebih pada manusia lagi. Maknanya tiba-tiba Allah perintahkan makhluk-makhluk senior tadi supaya beri hormat kepada Adam. Malaikat bila Allah perintahkan demikian, fasajadu, taat dan patuh dia. Sebab sifat malaikat ni Allah sendiri sebut hakikatnya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni makhluk Allah yang tak pernah engkar, bahkan sentiasa buat apa yang Allah perintahkan. Tapi ada spesifik kluster. Mudah sebut lah ni bahasa COVID ini kok. Orang biasa sebut dengar kluster. Kita sebutlah kluster. Tiba-tiba muncul watak satu makhluk ni hak penghuni langit namanya iblis. Tubik kluster iblis. Apa dia kata? Dia tunjuk satu respon kepada Allah Ta'ala, abah, dia enggan. Wastakbara, bukan enggan saja, takabur pula. Orang kita panggil wasagong tu ada. Tak maknanya. Dia main takabur. Wastakbara wa kana minal kafirin. Bila ada buah kluster takabur ni, Tuhan kata apa dia? Ni kluster kafir dah ni. Wa kana minal kafirin, dia golongan yang engkar, kufur kepada perintah Allah. Dia dah main rasa takjub dengan diri dia, hebat daripada api. Dia peluk lama, lebih senior pada Adam. Kau mas panahlah sujud ataupun hormat pada Adam. Maka di sini menunjukkan dirinya sudah rasa kesempurnaan, sedangkan Allah mengurniakan kesempurnaan kepada manusia itu bermula Adam sebab ada hikmah, ada matlamat dan tujuannya. Salah satu daripadanya yang kita sebut tadi sebagai khalifah Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Ta'ala nyatakan apa dia? Allah berbicara dengan malaikat dan penghuni langit, menyatakan bahawa akan bermulanya penciptaan makhluk bernama manusia ni, Adam AS nak jadi khalifah. Aku nak lantik dia sebagai khalifah Allah. Maka di situlah bermulanya bagaimana kemuliaan manusia itu Allah Ta'ala angkat darjat.
Maka sebab itulah bila nak tunaikan tanggungjawab besar tadi, Allah Ta'ala beri peringatan sentiasa kepada kita. Termasuk ketika kita solat tadi. Kita lafaz ikrar dengan Allah Ta'ala. Bahkan kita baru sokmo ikrar kita. Tak, kalau kita kerja ni, barangkali masa mula kerja tu je sign kontrak. Lepas tu, lupa dah lah maknanya. Kecuali kalau kaki tangan kontrak, mungkinlah ada tahunan kontrak dia diperbarui kena sign. Dia ingat dia punya isi kandungan kontrak tu. Tapi kalau kaki tangan ni dah bila tetap ni, kali pertama tu je lah dia sign tanda tangan. Lepas tu tak pernah ingat mana dah. Namun kita ni Allah Ta'ala jadikan ikrar tadi sebagai suatu rutin lafaz. Sebut semua 5 waktu sehari semalam. Tu tak tambah lagi dengan amalan solat sunat kita. Kita lafazkan aku janji ikrar tadi depan Allah Ta'ala. Namun apa tujuan kita ungkitkan perkara ni? Sebab kita menyaksikan kedudukan kita umat Islam pada hari ini berada pada tahap yang mendukacitakan. Kedudukan orang Islam kita hari ini berada pada tahap yang membimbangkan. Kenapa? Sebab membenarkan apa yang Nabi sebut kepada kita, Nabi memberi amaran kepada kita dalam satu sabdaan baginda, yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun aw qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqzifanna Allahu fi sudurikumul wahan. Faqala qailun wa mal wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud. Yang bermaksud akan tiba umatku di akhir zaman. Mereka itu akan dilingkungi ataupun dikerumuni oleh seluruh manusia. Maksudnya para musuh Allah. Lalu sahabat tanya Nabi, adakah kita orang Islam waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Ada riwayat mengatakan sahabat yang bertanya itu Huzaifah ibn Yaman. Maka bila ditanya adakah sikit pada waktu itu wahai Rasulullah, lalu Rasulullah kata, bal antum kasir, bahkan kamu ramai. Walakinnakum ghusa'un, tapi ramainya kamu waktu itu, kamu ni macam buih. Umpama buih. Nabi mengumpamakan kita orang Islam akhir zaman ni ramai bilangan kita tapi umpama buih. Buih selepas berlakunya banjir. Maknanya maksud Nabi rapuhnya kita orang Islam di akhir zaman. Maknanya Islam tidak ada kualiti. Itu bahasa mudah kita hari ini. Kenapa berlaku demikian? Nabi menyatakan lagi simptom masalah yang dikatakan ramai tadi umpama buih. Pada waktu itu musuh tengok kita orang Islam ni, bahasa mudah sebut macam ayam ketik tunggal. Tak. Main dak orang cetong. Tidak ada izzah, tidak ada hemah, tak ada. Tak ada hemah. Tak ada hemah. Kalau gula agak lecah, makan tak sedap. Gula lecah. Kalau air tu tahu hebat. Nampak cedok gula tu bersudu-sudu dah tapi tak ada rasa manis. Makna gula tu tak ada sifat manis. Sepatut dia sebut gula ni ada manis. Tapi gula nampak gula, tulis gula di sapu dia, bukusan dia tu, tapi duk cedok-cedok kaca-kaca sampai separuh gelas, dak manis tarang. Itu ibarat dia. Dia hilang manis dia. Orang Islam hilang izzah, hilang hemah dia. Apa hilang sebegitu rupa? Dalam masa yang sama Nabi sebut wala yaqzifannallahu fi sudurikumul wahan. Allah dah campakkan satu penyakit dalam hati jiwa orang Islam pada waktu itu. Apa dia? Penyakitnya nama al-wahan. Namun bila sahabat tanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Rasulullah kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu kasihkan dunia,
dan kamu benci dan takut akan kematian. Penyakit akhir zaman, dia mari cinta dunia lebih. Maknanya bila cinta dunia lebih ni, maknanya dunia menguasai diri manusia itu. Cuba kita muhasabah diri kita. Masa kita akad takbir solat, Allahu Akbar. Ada kalangan kita kali, Allah kucih aku dah ingat, main telitah dah ingat kat mana. Tak, ada. Duk tengok Allah lembu aku ikat kemas ada ya. Mari teringat. Tak, kalau perempuan kau pergi tutup rapat dak dia. Syaitan ni mari masuk jarum selalu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas tu mari selalu. Tak. Maknanya itu bab kotak-kotak, bab dunia kecil-kecil, urusan dunia kecil-kecil. Dah kalau hak jadi main projek-projek, hak jadi main urusan-urusan besar-besar ni, dah hak ini nega-nega ni, hak jadi ada urusan-urusan bisnes ni, kan meeting, palotok meeting, gila meeting semua. Tak, sebab tu pakat bobo besar GM ni apa? Gila meeting, bukan general manager. Kita malah gurai. Kan ada sesat GM sini kan, atau start ni barang-barang. Tak, saya buat lawak je tu. Tak. Nak zaman-zaman saya kerja dengan korporat dulu gitulah. Tak. Kita saja main. Allah, boh ni, GM ni crack tak ada. Dah buat ni nama GM dah, gila meeting kata. Maknanya, tak. Maknanya dalam nak sembahyang tu kadang-kadang di mai dah gangguan tu. Tak. Sebab apa? Hubbud dunia. Itu dalam bab orang kata apa, individu kita. Dah kalau melibatkan sesuatu yang melibatkan orang ramai yang lain, bayangkan kalau semua orang Islam dalam dibelenggu penyakit yang demikian. Sebab itulah kita punya kekuatan ibadat tadi tak mampu memberi suatu hasil dalam menterjemahkan apa yang Allah nyatakan dengan solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebab itulah kita tengok masyarakat kita orang Islam sendiri pun ada hak jenis apa? Gila bahan rasuah, suka dan mesra dengan riba, zalim, tindah orang tu, tindah orang ni, tipu orang tu, tipu orang ni. Orang Islam sendiri terlibat dengan kegiatan zina, Islam sendiri mabuk dengan arak, Islam sendiri suka berhibur yang melampau. Tengah molek-molek kita ni nak betul Covid ni, ada pula anugerah bintang popular, pening pada sekejap. Tak. Rasa dia nak mikir macam mana masyarakat kita ni. Tak. Biar dia kata kita plan lama dah rugi gini ni. Dia fikir rugi dunia, rugi akhirat kita guna. Tak. Kita ulah panjangkan parut kena. Tak maknanya. Tapi nak beritahu setara tu kita orang Islam akhir zaman. Sebab apa? Jadikan dunia lebih besar matlamat. Sedangkan akhirat yang terutama kita mencari matlamat kita. Kita kena sedar dan faham bahawa dunia tempat persinggahan. Kalau ibarat kalau kita bermusafir, kita singgah di mana? R&R, tempat nak betul orang. Nak kopi secawang hilang ngatuk mata. Tak. Ataupun leni R&R canggih dah, ada apa kursi urut. Tak. Masuk pintu 2 riyal, 5 riyal, dah urut sekejap masas. Masas dia panggil tak. Urut model apa? Ada model talent, model macam-macam hak je setting tu tak. Maknanya tempat singgah seketika. Tapi dalam pada singgah tu ada kalangan musafir, si pemusafir tu dia asyik dengan tempat singgah tu. Menyebabkan tergendala ataupun tertangguh perjalanannya. Tapi mujur tertangguh je. Kalau jenis apa dia? Berhenti terus situ, dia rasa situ lah tempat dia selama-lamanya. Tak capai lah destinasi hak yang nak tuju tu. Ibaratnya kita manusia ni, apabila kita menganggap dunia ni tempat singgah asalnya, tiba-tiba kita rasa tempat selama-lamanya. Tu jadi teweng. Dia jadi lari matlamat hidup. Lari 3 matlamat utama yang kita bicarakan tadi. Kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, sebagai golongan yang menunaikan amanah. Tengok bagaimana Nabi menterjemahkan perkara itu. Allah sengaja aturkan Nabi dibangkitkan di kota Mekah. Pada waktu itu, sedangkan waktu kebangkitan Nabi Muhammad itu di kota Mekah sudah ada 2 tamadun yang hebat. Rom dan Parsi. Sebagai kuasa empayar yang kata apa, boleh dijadikan sebagai satu topok yang kuat. Kalau nak buat laksanakan agenda Islam tu, lagi mudah fikir logik akal kita. Nabi hanya buat arahan je.
Maknanya Rom hantar surat perkeliling kepada bawah wilayah dia, masuk Islam belaka. Boleh kalau fikir logik kita pada mudah, pada sudut organisasi tadi. Ataupun ikut Parsi, Nabi kata tubik arahan, mandat, semua Islam belaka. Tapi bukan sifat Allah memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dia mesti datang daripada kerelaan, datang daripada kesudian kita. Sebab itu Nabi Allah bangkitkan di kota Mekah dengan nak beri satu gambaran dan kefahaman bagaimana manusia mesti dibangunkan. Dibangunkan dengan apa dia? Nilai kerohanian, nilai spiritual. Maka dengan manusia memiliki kekuatan kerohanian, nilai spiritual tadi, disitulah dia akan membawa satu kelangsungan dan juga kelancaran suatu matlamat yang Allah Ta'ala tetapkan tadi. Terbinanya tanggungjawab khalifah tadi dengan penuh penghayatan, di samping menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Nabi bina masyarakat Mekah. Berapa lama proses? Allah takdirkan 13 tahun, tak makan cekok juga. Kalau ikut logiknya, Nabi membesar situ, Nabi lahir situ. Bahkan sejarah kehidupan Nabi daripada bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa diterima seadanya oleh orang Mekah. Dan orang Mekah sendiri pun menobatkan dan menggelarkan Nabi ni siapa? Tak ada lah hak paling jauh dalam Mekah, dia lah Muhammad. Tak ada lah hak paling dipercayai di Mekah, dia lah Muhammad. Bahkan dalam sirah juga menceritakan orang-orang kaya Mekah bila bermusafir, dia beri satu amanah ke Nabi ni, jaga peti besi dia, jaga harta dia. Setara itu kepercayaan yang diberikan kepada insan bernama Muhammad bin Abdullah, sehingga diangkat kenabian. Tiba-tiba orang Mekah ni dia tak nampak benda yang hak Nabi nak bawa ni. Tak. Akhirnya bila Nabi bawa Islam ni, dia jadi musim ketang 360 darjah balik air. Tolak terus Nabi. Bukan tolak saja, bahkan menentang Nabi SAW. Dan kemuncaknya apa berlaku? Nak bunuh, nak tangkap, nak bunuh Nabi. Namun nak beritahunya warna-warni asam garam, Nabi nak terapkan konsep pengabdian tadi supaya manusia ni memenuhi fitrah kejadiannya, mesti mengabdikan diri kepada Allah. Hakikatnya kita dilahirkan ke muka dunia ni secara fitrahnya ialah Islam. Tak kira lah apa warna kulit kita, bangsa kita, apa sandarannya, apa kekuatannya, apa dalilnya. Nabi sebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran atas muka bumi ni semua Islam. Fitrahnya ialah menyerah diri kepada Allah. Hakikatnya Melayu, Cina, India, Afrika, Kadazan, Jepun, Amerika, itu hakikatnya. Cuma hak jadi masalahnya ialah Nabi kata fa'abawahu, mak pok dia yang mencorakkan, yang bentuk acuan tadi. Nah, yuhawwidanuhu, sama ada menyahudikannya, au yunassiranuhu ataupun menasranikannya, au yumajjisanuhu ataupun memajusikannya. Bila mak pak dak celah matlamat hidup, dia yang buat corak anak dia tadi. Hak Nabi sebut tadi, hak tiga kelompok tadi, hak utama ideologi, cara hidup, hak menentang Islam, yang bercanggah dengan Islam pada suatu ketika dahulu di zaman Nabi. Zaman kita ni lebih dahsyat pada Yahudi, Nasara, Majusi lagi, macam-macam ideologi. Sekularisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme, macam-macam. Dok. Hak paling dahsyat ni Islamfobia, pening pada kita. Dok. Habis macam-macam yang sehingga membawa kepada acuan manusia itu lari. Khususnya orang Islam tu dia tak jelas, semambu, jadi kabur matlamat hidup. Sedangkan Allah ikat kita semua dengan ikrar tadi. Sepatutnya dengan ikrar tadi dia bawa kita fokus, kita tumpu kepada matlamat hidup kita. Tapi bila kita orang Islam ni dia tak hayati ikrar tadi, tu yang timbul orang Islam dan negara Islam ni ditimbul istilah Islam sekular,
Islam liberal, Islam kapitalis, Islam komunis, Islam macam-macam. Sehingga akhirnya tidak lagi pure Islam, dan itulah yang menjadi satu asbab yang besar kepada hak Nabi kata dalam satu hadis, fasayarakhtilafan katsira. Kamu akan dapat lihat satu masa nanti, Nabi pernah sebut depan sahabat, bahawa satu masa kalau kamu panjang umur, kamu dapat lihat orang Islam akan berada pada perpecahan. Betul Nabi kata. Dan kita sendiri menyaksikan orang Islam terbelenggu dengan satu penyakit ketaksuban, asabiyah. Bila mari asabiyah ni, dia takkan ada nak terbuka hati dan terbuka minda dia nak kerjasama ataupun nak bersatu ataupun nak bina kekuatan. Tak ada. Dia nak balah, nak tunjuk dia hebat. Dan itulah Nabi diutuskan di kota Mekah sebab Nabi nak merawat penyakit asabiyah tu. Nabi nak baiki perpecahan bangsa dan kabilah Arab, padahal mereka satu rumpun bangsa Arab. Sebab tu kalau tengok bila Nabi proses tu dihalang, disekat, Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi pun ambil jalan yang sama di Madinah. Nabi satukan apa dia? Dua kabilah yang dominan, yang kuat di Madinah, seringkali balah. Siapa dia? Aus dan Khazraj. Nabi satukan. Padahal kabilah ni balah ni kalau ikutkan apa? Puluh tahun. Ada riwayat mengatakan ratus tahun. Tapi obat dia tak ada lain. Kembali kepada kalimatullah. Kembali kepada kalimat Allah. Dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembali kepada Islam. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi SAW menyatukan pula antara Muhajirin dan Ansar. Nabi tengok pendekatan yang Nabi tunjuk apabila jiwa manusia ni dia sudah buang apa yang dikatakan asabiyah tadi, ketaksuban, ataupun bahasa mudah, bahasa moden sebut ni semangat kebangsaan, semangat nasionalisme. Dia sebut seru apa dulu pokok Arab ni, hidup kabilah ni, hidup kabilah ni. Dia habis gitu macam kita hidup Melayu, hidup Melayu. Tak cerah hidup Melayu. Selain benda Melayu tak boleh hidup kan. Susah gitu. Jadi timbul asabiyah juga tu, buah tu. Tapi kalau kita sebut kalimah Allahu Akbar, lain pasang. Tak kan? Kita bertuhankan satu je, Allah. Sebab itulah bila hal ini Nabi tunjuk dah acuannya, dan untungnya kita pula setiap hari kita ikat dengan ikrar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itulah titik yang membawa kita kepada apa dia? Penyatuan hati-hati kita. Itu maksud saya. Sebab kita saksikan kita orang Islam hari ini berada pada kedudukan yang membimbangkan. Sebab berpecah belah. Tak. Kalau tengok pada sejarah, cuba tengok beberapa abad yang lalu, bagaimana Islam di Spanyol berdaulat ataupun muncul dengan sebagai suatu kuasa yang hebat. Kalau ikut dulu, Spanyol ni di bawah pemerintahan Kristian. Tiba-tiba pada tahun 711 masa itu berlaku satu anjak, kalau bahasa universiti kau, anjakan paradigma. Bahasa standard. Bahasa universiti. Kalau bahasa kampung kita kau, berlakunya satu gerakan pembaharuan, suntikan, transformasi. Dengan Tariq bin Ziyad muncul sebagai watak seorang pemuda umur 20-an daripada Afrika Utara masuk ke Selat Iberia dengan membawa bilangan tentera seramai 7,000 orang naik kapal, berhadapan dengan tentera Kristian bilangan mereka ratus ribu. 7,000 lawan ratus ribu, ada berani? Jawab dia Allah tekak nak mati ke mana? Tapi itulah nilai hebat nak khabar akidah, tauhid. Ikrar itu diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Ni kisah tahun 711 Masihi ni. Tariq bin Ziyad, kalau baca explore dalam Google tu jumpalah kisah dia. Bersama tentera 7,000 orang aja. Kemudian dalam nak beri motivasi dan juga semangat kepada tenteranya itu nak lawan ratus ribu tentera Kristian ni,
Dia kata, sesungguhnya aku telah membakar kapal-kapal ini. Orang kata, gila ketua komandan bakar kapal. Nak tembus lari mana kalau kalah lagi? Nah, kalau ikutkan. Tak ada istilah lari. Dia khabar kepada batalion tentera dia apa dia? Di hadapan kita musuh Allah, di belakang kita laut dan kapal telah dibakar. Sama ada menang atau syahid. Itu hebat. Nilai Islam, iman yang tertanam dalam generasi yang terdahulu. Sama ada menang atau syahid. Dan takdirnya Allah bagi kekuatan dan kemenangan kepada 7,000 orang. Dan ini bukan cerita pelik. Zaman Nabi pun berlaku benda yang sama. 313 dalam perang Badar, tentera Islam lawan dengan jumlah tentera musyrikin 1,000 orang, menang 313. Dalam perang Ahzab, tentera Islam 3,000 orang, bukan tentera solid, bahkan campur orang awam. Lawan dengan tentera Ahzab 10,000 orang, menang 3,000 orang. Maka tak mustahil apa yang berlaku dalam perang pembukaan wilayah Islam di Sepanyol dengan bermotivasikan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Itulah akidah kita orang Islam. Kita pegang dengan apa yang Allah beri jaminan dalam Quran. Berapa banyak kumpulan yang sedikit boleh mengalahkan kumpulan yang besar bilangannya dengan izin Allah. Hak mahanya dengan izin Allah. Mereka ni faham izin Allah tu macam mana? Mesti memenuhi syarat-syarat nak dapat keizinan Allah, nak dapat kemenangan-kemenangan tadi. Mesti hubungan dengan Allahnya gini. Hablum minallah tu hebat. Hati tu fokus. Ibadatnya, solatnya, segala apa ketaatannya, fokus. Betul-betul tumpu, khusyuk. Barulah akan datang apa dia? Pertolongan Allah dan kemenangan daripada Allah. Kita hari ni doa, dah akan nak berdoa dah. Sebab apa jadi kadang-kadang doa ni tak sampai lagi makbul dia. Dan nak salah pada Allah, salah pada kita. Kadang-kadang doa kita ni khusyuk tak? Doa kita ni kadang-kadang ni fokus ke tidak? Itu masalah. Mereka waktu yang macam contoh macam Tariq bin Ziyad 711 Masihi dengan kekuatan tadi boleh mencapai kemenangan sehingga Islam berdaulat di Sepanyol selama hampir 800 tahun. 711 Masihi sehingga 1492 Masihi. 800 tahun berdaulat dan kuatnya Islam. Terbinanya satu masyarakat yang ada tautan sebagaimana acuan yang Nabi bina, hablum minallah wa hablum minan nas, begitu kuat. Dan kita pun kena ambil acuan yang sama. Sama juga apabila kekuatan umat Islam ketika Khilafah Osmaniyah pun memiliki kekuatan yang sama. Tapi kesemua tadi tinggal kenangan sejarah. Dan Allah jadikan satu pembelajaran. Kita di samping kita bangga dengan kedaulatan Islam satu ketika dahulu, zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman-zaman berikut termasuk zaman Islam Andalus tadi dan juga Islam Osmaniyah tadi. Dalam masa yang sama kena belajar juga asbab dan faktor kejatuhan mereka ataupun punca kejatuhan mereka. Tidak lain berkisahkan apa yang saya cuba kupas pada malam ni, hak daripada ikrar kita sembahyang tadi. Dalam keadaan orang Islam, dia sudahlah jadikan dunia sebagai orang kata apa, matlamat utama berbanding akhirat, yang merangkumi penyakit Nabi sebut tadi, al-wahan, hubbud dunia. Maka situ lahirlah generasi orang Islam, dia gila kuasa, gila harta, gila wanita, gila nak dapat satu jawatan dan sebagainya. Maka dia sanggup jadi apa dia? Dia hancurkan, dia tikam orang Islam sama orang Islam. Contoh 100 tahun yang lalu kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah. Apa punca? Bangsa Arab sudah terkesan dengan provokasi ataupun perang sarah yang dimainkan oleh Kristian, oleh kuasa besar dunia. Antara pada waktu itu terhasil daripada perjanjian Sykes-Picot pada tahun 916 Masihi. Mereka telah mengatur satu
agenda untuk tiupkan semangat kebangsaan, semangat kepuakan, asabiah di kalangan bangsa Arab. Dia kata apa dia? Komaspana Arab bawah Turki. Turki bukan Arab. Popok Arab ni memang dia gila hubbujah. Kalau kita belajar sirah, dia ada istilah. Popok Arab ni dia ada nyakit hubbujah. Hubbujah ni apa dia? Dia gila nak disanjung. Dia mari rasa hebat kumpulan dia, kabilah dia. Menyakit tu hubbud dunia lah tu. Dia suka untuk dipuja, disanjung. Dia ada jadi angkat sebagai ketua. Tak. Gila nak jadi ketua, macam-macam. Gila nak jadi PM pun ada. Tak, contoh. Tak. Zaman lain ni, macam-macam pesen orang. Tak. Maka dalam pada itu, begitulah hakikatnya bila hubbujah ni menguasai diri, akhir sekali, dia tak beri ketaatan kepada khilafah Turki pada waktu itu. Turki dengan ketaksuban Turkinya, Arab dan ketaksuban Arabnya, kelihing, baloh, tikam belakang, saling jatuh menjatuh. Akhirnya rugi orang Islam. Berjaya siapa dia? Musuh-musuh Allah. Sebab itu agenda mereka dengan menanamkan ideologi, pemikiran, sehingga Islam tidak tuling lagi dalam jiwa orang Islam. Islam dah capur dah. Islam hak ni suka sekular, hak ni liberal, hak ni kapitalis. Akhirnya porak peranda. Bila tidak bersatu hati orang Islam, berpecah belahlah orang Islam. Kemudian hubungan dengan Allah sudah pun tidak lagi kuat. Bila hubungan dengan Allah tidak kuat, maka tidak akan datang pertolongan Allah. Rahmat Allah tidak akan menaungi kita orang Islam. Itu jadi orang Islam jadi ibarat sebuah kek, dipotong-potong, diagih-agihkan. Bila jatuh tumbang khilafah Turki Osmaniyah pada tahun 1924 Masihi, disitulah bermulanya sesi penjajahan terhadap negara-negara umat Islam. Hak dulu duduk bawah Turki Osmaniyah, akhir sekali diagih-agihkan. Jadi macam bagi saka. Orang wilayah Islam di Afrika, Perancis ambil, jajah. Orang Islam di Asia, termasuk negara kita, British ambil. Orang Islam Libya, Itali ambil. Akhir sekali diagih-agih, kemudian diterapkan ideologi penjajah dalam kehidupan negara itu. Timbul orang Islam pakai baju ketat, hak puannya pakai baju sekak, pakai baju jarang, hak lelaki pakai gelang, pakai rata, pakai seluar pendek. Hiburan jadi candu dalam kehidupan. Sikit-sikit nak sambut, nyanyi joget menari. Hak tu. Sehingga lagi semayang bang pun tak jaga. Apatah lagi penghayatan terhadap kandungan ayat-ayat Quran pun tak berlaku dalam kehidupan orang Islam. Maka lemah jiwa orang Islam untuk bergantung kepada Allah. Sebab itu Allah mari macam-macam penyakit, macam-macam asbab musibah kepada kita. Sebagaimana yang Allah amarankan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Allah kata, apabila muncul zahirnya kerosakan yang bersifat apa dia? Maksiat, dosa, kejahatan, kezaliman, macam-macam yang dilakukan oleh manusia, tangan-tangan manusia di darat dan di lautan. Allah timpakan musibah kepada makhluknya tadi, menjadikan sebahagian yang lain menyaksikan insaf dan kembali kepada Allah. Termasuk pandemik COVID-19 ni antara bentuk kemurkaan Allah kepada kita. Bila mungkar bertebaran, kita tidak sama-sama mencegahnya. Sedangkan matlamat kita ni bukan ibadat semayang, puasa, zakat, haji saja. Termasuk menunaikan tanggungjawab khalifah Allah, iqamatuddin, tegakkan agama. Nak tegakkan agama mesti ada tapak, dinamakan pemerintahan, kuasa. Untuk menguatkuasakan undang-undang Allah, syariat Allah. Tapi kalau kita pakai awak lere, tak berusaha bina kekuatan itu, suka pada cara hidup penjajah, suka cara hidup penyelesaian para penjajah. Sebab tu Allah tak bagi izzah, kemuliaan pada kita. Tu kata ibarat kalau gula lecah, hak tu lah. Musuh-musuh tengok apa dia? Padang kena uli tepung je popok ni. Tak.
Hak rasa gila kuasa, kita sogok dengan kuasa. Hak gila harta, kita sogok dengan harta. Habis gitu je. Sedangkan kita hari-hari inna solati wa nusuki. Kemudian bukan itu saja, dikuatkan dalam sembahyang. Tiap-tiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Dalam suratul Fatihah begitu besar nilai akidah tauhid yang Allah tanamkan kepada kita, yang merangkumi padanya rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Termasuklah rububiyahnya. Kita kata Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami sembah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Dalam sembahyang comel lote baca. Luar sembahyang, dalam sembahyang iyyaka na'budu, luar sembahyang jadi anak budu. Beratah beriuk kita orang Islam, tapi tidak ada kekuatan. Berpecah belah, hanyut dengan duniawi kita. Leka, lemahnya kita. Ukurannya apa? Tengok Baitul Maqdis ni, apa nasib? Baitul Maqdis ni apa? Tempat suci umat Islam. Pernah berlakunya kiblat pertama umat Islam. Apa nasib Baitul Maqdis pada hari ini? Dijajah oleh Zionis. Berapa lama dah? Bukan sebulan, bukan setahun, sudah berpuluh tahun. Asyiknya kita orang Islam ni tidur dalam cahaya yang terang. Semenjak penubuhan negara haram Israel tahun 1948 sehingga hari ini mereka kuat menguasai Baitul Maqdis. Berapa puluh tahun dah. Lekanya kita orang Islam sehingga kita berada pada kedudukan yang lemah, tidak lagi tumpu kepada ikrar yang kita sebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kedudukan kita orang Islam hari ini mudah jadi buah catur para musuh Allah. Sebab itulah saya sebut perkara ini supaya kita kembali fokus, kembali tumpukan kepada ikrar kita dalam sembahyang tadi, supaya kita masing-masing berperanan, bina ahli keluarga kita, masyarakat setempat kita. Saya yakin dengan ketulusan kita, dengan keluhuran hati kita ni, dengan untuk mendapat redha Allah, mencari redha Allah, Allah akan bantu kita. Allah akan beri jalan pada kita. Allah akan buka jalan untuk kita. Di samping kita dekatkan diri kepada Allah, dalam keadaan musim Covid ni pula, satu lagi kekuatan untuk kita apa dia? Rasa nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni. Dalam pada pandemik pun kita masih lagi dapat situasi yang dalam boleh menyelamatkan diri kita lagi. Tidak termasuk dalam golongan yang kena Covid ni sehingga habis ranak total, tidak. Allah bagi itu supaya kita main mikir, mari sedar. Allah hantar makhluk halus, tak nampak ni pun bisanya tak terhingga dah. Tak. Kalau Allah murka dengan sebagaimana umat yang terdahulu, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, tak nampak gambar dah kita. Dalam pada kita kena Covid ni, ada ruang lagi kita nak dekat kepada Allah, beristighfar, bertaubat, membaiki kelemahan diri kita. Maka marilah kita sama-sama bermuhasabah. Kita rujuk balik ikrar kita lafazkan tadi, biar betul-betul jelira dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita, kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. InsyaAllah rahmat Allah menaungi kehidupan kita, dan insya-Allah apa yang dijanjikan Allah, keberkatan pasti akan berlaku. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua berusaha dan mampu mencapai kepada kedudukan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, agar Allah menaungi rahmatnya dan keberkatannya kepada kita semua, insya-Allah. Maka itu sekadarnya daripada saya. Mohon maaf terlajak 5 minit daripada keizinan yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat bersama dan mendapat rahmat Allah dan keampunannya, insya-Allah. Moga itulah kita pula. Dan boleh mic ni kadang-kadang dia susah sikit nak berhenti landing tiba-tiba. Jadi kalau beri emergency ni takut jadi tagline pula. Maka mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada malam ini
dapat kita sama-sama manfaat dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sekadarnya, yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.